Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Matematik tahun 4 Masalah Pembelajaran bersama Cikgu Zian. Okey, pada minggu ini kita akan belajar tentang operasi tolak berturut-turut dalam lingkungan 1000. Sebelum tu, cikgu nak ulang kaji sedikit tentang pembelajaran yang lalu. Pada sesi yang lepas, kamu telah belajar operasi tolak 2 nombor 3 digit dengan mengumpul semula. Jadi, cikgu harap kamu akan dapat memberikan tumpuan dan perhatian pada sesi video kali ini. Standard pembelajaran ialah 3.2.1 menolak berturut-turut 2 nombor hingga 3 digit tanpa mengumpul semula. Yang kedua, 3.2.2 menolak berturut-turut 2 nombor hingga 3 digit dengan mengumpul semula. Okey, di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat yang pertama, menjawab 5 soalan operasi tolak berturut-turut 2 nombor hingga 3 digit tanpa mengumpul semula. Dan yang kedua, dapat menjawab 5 soalan operasi tolak berturut-turut 2 nombor hingga 3 digit dengan mengumpul semula. Baiklah, cikgu harap kamu semua dah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti serta alat tulis yang kamu perlukan. Kamu juga boleh menggunakan pembilang seperti lidi sate ataupun batang aiskrim jika perlu. Okey, kamu semua dah sedia? Jom kita mula. Sebelum itu, cikgu harap kamu masih ingat bagaimana menulis simbol tolak dan juga simbol sama dengan yang akan kita gunakan semasa operasi tolak dalam ayat matematik dan juga bentuk lazim. Okey, sila buka buku teks muka surat 31 dan lihat gambar yang diberikan. Ada seorang budak lelaki sedang memancing di sungai. Dia mempunyai 68 umpan. Dia dah guna 10 umpan. Kemudian datang lagi seorang budak lelaki. Dia minta 4 umpan daripadanya. Jadi berapakah umpan yang tinggal? Di sini kita dapat lihat operasi yang kita gunakan ialah operasi tolak. Jadi ayat matematiknya ialah 68 tolak 10 tolak 4. Jadi berapakah baki umpan yang tinggal? Terdapat 2 cara untuk menyelesaikan soalan tersebut. Cikgu akan tunjukkan cara yang pertama ya. Kita akan tolak dulu 2 nombor yang di hadapan, iaitu 68 tolak 10. Kita tulis dulu dalam bentuk lazim seperti ini. Pastikan kamu tulis nombor-nombor tersebut di bawah rumah yang betul. Okey, sekarang kita akan tolak dulu rumah Sa. 8 tolak sifar sama dengan 8. Betul? Bagus. Okey. Sekarang kita akan tolak di rumah puluh. 6 tolak 1 sama dengan 5. Cikgu harap awak dapat jawapan yang sama dengan cikgu. Seterusnya, nombor yang kita dapat ni, kita tolakkan pula dengan nombor yang ketiga. Jadi kita tulis dulu di bentuk lazim seperti ini. 58 tolakkan dengan 4. Okey, sekarang
kita akan tolak di rumah sa dulu ya. 8 tolak 4 sama dengan 4. 5, rumah puluh ni 5, ada tolak apa-apa tak? Tak ada kan? Jadi kita akan bawa terus ke bawah. Tulis di bahagian jawapan. Jadi, berapakah jawapan yang sebenar? 54. Bagus. Okey, cara yang kedua pula, kita boleh tulis ketiga-tiga nombor yang ingin kita tolak dalam bentuk lazim seperti ini. Okey. Jadi, mari kita selesaikan soalan yang diberikan. Okey. 68 tolak 10. Okey, kita tolak yang tu dulu. Sekejap ya. Okey, 8 tolak 0 sama dengan 8. Okey. 6 tolak 1 sama dengan 5. Sekarang kita dah nampak kan? Terus boleh tolakkan terus dengan nombor 4. 58 tolak 4. Tolakkan dulu rumah sa. 8 tolak 4 sama dengan 4. 5 kita bawa ke bawah sebab tak ada tolak apa-apa. Tuliskan di bahagian jawapan. Jadi sama tak jawapan dengan cara yang pertama tadi? Kita akan dapat jawapan yang sama. Jadi, berapakah umpan yang tinggal? Okey, 68 tolak 10 tolak 4 sama dengan 54. Dapat tak jawapan sama dengan cikgu? Bagus. Okey, sekarang buka buku teks muka surat 32. Kita tengok contoh 2. Okey, kamu akan nampak gambar pembilang kat bawah ni. Soalannya ialah 254 tolak 3 tolak 51 sama dengan berapa? Okey, cikgu akan tunjukkan pengiraan untuk kedua-dua cara. Ya. Untuk cara yang pertama, kamu tuliskan dahulu dua nombor yang di hadapan, iaitu 254 tolak 3. Okey, di sini kita akan tolakkan dulu di rumah sa, ya. 4 tolak 3 sama dengan berapa? Kalau ada pembilang di tepi awak boleh guna, ya. 4 tolak 3 sama dengan 1. Okey. 5 tak ada tolak apa-apa. Kita bawa turun ke bawah. 5. Rumah ratus 2 ni tak ada tolak apa-apa kan? Okey, kita bawa turun 2. Okey, jawapannya 251. Okey, jadi kita tolakkan sekali lagi dengan nombor yang ketiga. Sebelum tu kita tulis dulu 251 tolak berapa? 51. Okey, sekarang kita akan tolakkan rumah sa dulu, ya. 1 tolak 1 sama dengan, ya betul, 0. Kemudian rumah puluh pula. 5 tolak 5 sama dengan, betul, 0. Dan akhir sekali rumah ratus. 2 ni ada tolak apa-apa tak? Tak ada kan?
Jadi kita bawa turun ke bawah. 2 di rumah ratus. Jadi berapa jawapan dia? Ya, betul. Jawapannya ialah 200. Okey, untuk cara yang kedua pula, kita tulis ketiga-tiga nombor di dalam bentuk lazim seperti ini ya. Pastikan kamu menulis nombor di bawah rumah yang betul ya. 254 tolak 3. Jadi kita akan tolak dulu rumah Sa. Okey. Kalau ada pembilang, sila gunakan pembilang ya. Okey, 4 tolak 3 sama dengan 1. Okey. 5 tak tolak apa-apa, kita bawa turun. 5. 2 tak ada tolak apa-apa, kita bawa turun. 2. Jadi jawapannya 251. Tolakkan pula dengan 51. Macam biasa, kita tolak dulu rumah Sa. 1 tolak 1 sama dengan 5 tolak 5 untuk rumah puluh sama dengan 0. Dan 2 tak ada tolak apa-apa. Kita bawa turun lagi sekali. Jadi jawapannya ialah 200. Sama tak dengan jawapan tadi? Sama kan? Bagus. Okey, jadi berapakah pembilang yang tinggal? Okey, 254 tolak 3 tolak 51 sama dengan 200. Bagus. Dapat jawapan kan? Sekarang, mari kita lihat contoh yang ketiga. Okey, kita baca dulu soalan tersebut. 379 tolak 102 tolak 146. Macam mana kita nak tolak kesemua nombor ni? Mari kita lihat cara pengiraan yang berikut. Okey, seperti biasa untuk cara 1, kita akan tolak dulu dua nombor di hadapan iaitu 379 ditolakkan dengan 102. Pastikan kamu tulis setiap nombor di bawah rumah yang betul ya. Okey, sekarang kita akan tolak dulu rumah Sa. Okey, 9 tolak 2 sama dengan berapa? Ya, betul. 7. Okey. Lepas tu untuk rumah puluh, 7 tolak 0 sama dengan, ya, 7. Okey, untuk rumah ratus pula, 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi jawapannya ialah 277. Kemudian kita akan tolakkan pula kepada nombor yang ketiga. Ya, kita akan tulis di sebelah kanan. Tulis dulu 277 tolakkan dengan 146. Seperti biasa, kita akan tolakkan dulu rumah Sa. Ya, 7 tolak 6 sama dengan 1. Ya. Kemudian kita akan tolak rumah puluh. Okey. 7 tolak 4 sama dengan, ya, betul, 3. Dan seterusnya kita akan tolak rumah ratus ya. 2
tolak 1 sama dengan, ya betul, 1. Jadi berapakah jawapannya? Ya, 131. Sama tak dengan cikgu? Bagus. Okey, cara kedua pula, macam biasa kita akan tulis ketiga-tiga nombor yang kita nak tolakkan ni di dalam bentuk lazim. Seperti biasa, pastikan nombor yang kamu tulis mestilah berada di bawah rumah yang betul. Okey? Okey, kita akan tolakkan dulu nombor di bawah rumah Sa. 9 tolak 2 sama dengan 7. Kemudian rumah puluh ya. Kita tolakkan pula rumah puluh. 7 tolak sifar sama dengan 7. Kemudian untuk rumah ratus, 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi 277 ni kita tolakkan pula dengan 146. Seperti biasa, kita tolakkan rumah Sa dahulu ya. Okey. 7 tolak 6 sama dengan 1. Untuk rumah 10, 7 tolak 4 sama dengan 3. Akhir sekali, rumah ratus, 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi berapakah jawapannya? Ya, 131. Bijaknya. Jadi, berapakah jumlahnya? 379 tolak 102 tolak 146 sama dengan 200. Sama tak dengan jawapan cikgu? Bagus. Okey, sekarang cikgu nak berikan tugasan yang pertama. Okey, sila buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 35 dan 36. Bila dah siap, kamu tangkap gambar hasil kerja kamu dan hantar kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Okey? Okey, jom mari kita sambung. Kalau tadi kita dah belajar operasi tolak dua nombor berturut-turut tanpa mengumpul semula, sekarang kita nak belajar cara menolak dua nombor 3 digit secara berturut-turut dengan mengumpul semula. Okey, seperti yang kita tahu, kalau mengumpul semula ni bermaksud nombor yang di atas lebih kecil daripada nombor yang di bawah. Jadi, untuk menolak nombor di bawah, nombor di atas mesti pinjam daripada rumah di sebelahnya ataupun rumah yang lebih besar. Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang kita tengok contoh 4, ya. Contoh 4, muka surat buku teks muka surat 33. Okey, soalan contoh 4 ialah 630 tolak 207 tolak 101 sama dengan berapa? Okey, mari kita lihat cara pengiraan yang betul. Okey, untuk cara 1, seperti biasa kita tulis dulu dua nombor yang di hadapan dalam bentuk lazim seperti yang ada dalam gambar ni ya. 630 tolak 207. Okey, sekarang kita tengok rumah Sa dulu. Okey. Sifar tolak 7. Boleh tolak ke tak boleh? Jadi, kita akan pinjam dari rumah 10. Okey.
kita pinjam dari rumah puluh. Macam tu. Kena tulis anak panah ni ya. Kita pinjam 1 dari rumah puluh. Jadi 3 ni kita potong. Tinggal berapa? Ya, tinggal 2. Okey, sekarang ni kita tolak rumah Sa. Boleh tak boleh? 10 tolak 7. Boleh kan? Jadi berapa jawapannya? 10 tolak 7 sama dengan... Betul, jawapannya 3. Okey, sekarang kita tengok rumah puluh. Rumah puluh ya. 2. Sorry. Okey, rumah puluh. 2 tolak sifar. Okey, berapa jawapan dia? Ya, betul. Jawapan dia 2. Okey, seterusnya, rumah ratus. Ya. 6 tolak 2 sama dengan... Ya, betul. 4. Jadi, jawapan dia 423. Ya, 423 ni kita akan tulis di bahagian yang kedua sebab kita nak tolakkan dengan nombor yang ketiga. Kita tulis dulu 423 tolak dengan 101. Okey, sekarang ni kita tengok rumah Sa. Kita akan tolak dulu rumah Sa. 3 tolak 1. Boleh tak boleh? Ya, boleh. Kita terus tolak saja ya. 3 tolak 1 sama dengan 2. Lepas tu, kita tengok rumah puluh. 2 tolak sifar sama dengan... Betul, 2. Kemudian, akhir sekali kita tengok rumah ratus. 4 tolak 1 sama dengan... Ya, 3. Jadi, berapakah jawapan yang kita dapat? Betul. 322. Pandai semua. Okey, sekarang cikgu tunjukkan pula cara kedua iaitu kita menulis ketiga-tiga nombor yang hendak kita tolak dalam satu ayat lazim ya. Kita tulis macam biasa 630 tolak 207. Pastikan nombor ditulis mengikut rumah yang betul. Okey, sekarang cikgu ulang semula untuk rumah Sa. Sifar tolak 7. Boleh tak boleh? Tak boleh. Jadi kita pinjam dari rumah puluh. Ya. Pentingnya awak tulis anak panah ni supaya awak tak keliru. Dari mana datangnya yang pinjam ni? Tiba-tiba daripada kosong jadi 10. Betul tak? Jadi bila dah pinjam, kita mesti potong. Sebab kita pinjam 1, kita mesti potong. Jadinya lebih sikit. Ya, 3 kita potong 1 jadi 2. Sekarang kita nak menolak rumah Sa. 10 tolak 7 sama dengan 3. Betul? Bagus. Lepas tu, kita tolak pula untuk rumah puluh. 2 tolak sifar sama dengan... Ya, 2. Seterusnya, rumah ratus. 6 tolak 2 sama dengan 4. Dan seterusnya kita akan terus tolakkan dengan nombor yang ketiga. Okey, macam biasa, rumah Sa dulu ya. 3 tolak 1 sama dengan 2. Rumah puluh. 2 tolak sifar sama dengan 2. Akhir sekali, 4 tolak 1 sama dengan 3. Jadi jawapannya ialah 322.
Pandainya. Bagus. Jadi, berapakah jumlah operasi tolak yang telah kita lakukan sebentar tadi? Okey, 630 tolak 207 tolak 101 sama dengan 322. Dapat tak sama jawapan dengan cikgu? Bijak semua. Okey, kita akan lihat contoh yang terakhir, operasi tolak berturut-turut dengan mengumpul semula di dalam buku teks muka surat 33 ni ya. Okey, soalannya ialah 790 tolak 352 tolak 168 sama dengan berapa? Jom kita tengok cara pengiraannya. Okey, untuk cara satu, macam biasa kita akan tulis nombor mengikut rumah yang betul ya. 790 tolak 352. Seperti biasa, kita akan tolak dulu rumah Sa. Sifar tolak 2. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi kita akan pinjam dari rumah puluh ya. Okey, kita tulis dulu anak panah. Kita ambil dari mana? Okey, kita pinjam 1. Kita potong di rumah puluh. Daripada 9 potong 1 tinggal 8. Okey, sekarang ni 10 tolak 2 sama dengan berapa? Ya, betul. Sama dengan 8. Okey, sekarang ni kita tengok pula rumah puluh. Rumah puluh 8 tolak 5. Tinggal berapa? Ya, sama dengan 3. Seterusnya untuk rumah ratus, 7 tolak 3 sama dengan, ya betul, 4. Jadi jawapan dia ialah 438. Okey, 438 kita tuliskan di rumah sebelah ni untuk kita tolakkan nombor yang ketiga. Kita tulis dulu 438 tolak dengan berapa? Ya, 168. Okey, sekarang ni kita tolak dulu rumah Sa macam biasa. Okey, 8 tolak 8 sama dengan berapa? Betul. Habis semua ya. Sifar. Okey, sekarang tengok rumah puluh pula. 3 tolak 6. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab 3 ni kecil lagi daripada 6. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu pinjam daripada rumah ratus. Okey. Macam biasa tulis anak panah. Sebab kita ambil daripada rumah ratus. Tulis 1 kat situ. Potong 4 tinggal 3. Betul? Okey, sekarang kita tolakkan rumah puluh. 13 tolak 6. Berapa? Okey, kalau kamu tak mahir lagi dalam penolakan, kamu boleh gunakan pembilang ataupun boleh lukis garis-garis kemudian kamu potong ya. Okey, 13 tolak 6 sama dengan 7. Betul. Kemudian akhir sekali kita tolakkan rumah ratus. Okey. 3 tolak 1 sama dengan, ya betul, 2. Jadi berapakah jawapan akhir? 270. Sama tak dengan jawapan cikgu? Bijak semua. Bagus. Okey, cara kedua pula macam biasa, kita akan tulis ketiga-tiga nombor yang kita hendak tolak dalam bentuk lazim seperti ini. Pastikan kamu menulis nombor di bawah rumah yang betul. Jangan tertukar rumah ya.
Okey, seperti biasa, kita akan tolak dulu rumah Sa. Sifar tolak 2, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi, kita kena pinjam dari rumah Puluh. Okey, lukiskan anak panah. Tuliskan nombor yang kita pinjam. Jadi 10 ya. Yang ni kita potong. Jadilah 8. Okey, sekarang 10 tolak 2 sama dengan 8. Bagus. Okey, sekarang rumah Puluh pula. 8 tolak 5 sama dengan 3. Seterusnya, rumah Ratus. 7 tolak 3 sama dengan 4. Bagus. Kemudian 438 kita tolakkan dengan 168. Macam biasa, kita akan tolak dulu rumah Sa ya, rumah Sa. 8 tolak 8 sama dengan Sifar. Jadi, berapakah jumlahnya daripada soalan tadi? Ya, 790 tolak 352 tolak 168 sama dengan 270. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan yang sama dengan cikgu. Okey, sekarang sampailah kepada tugasan yang kedua. Cikgu nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 37. Bila dah siap, cikgu nak kamu tangkap gambar hasil kerja kamu dan hantar kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan dengan baik dengan bantuan ibu bapa masing-masing. Tahniah! Kamu semua sudah dapat menjawab soalan operasi tolak 2 nombor 3 digit dalam lingkungan 1000 berturut-turut tanpa mengumpul semula dan dengan mengumpul semula. Cikgu harap kamu akan rajin melakukan latihan kendiri di sepanjang pembelajaran PDPR ini. Sehingga kita berjumpa di minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.